guru ni kan kadang-kadang dia buat pengorbanan tu tak kira pun. Asalkan dia dapat curahkan ilmu tu. Kita bersama dengan Cikgu Fadli. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Selamat pagi Cikgu. Cikgu, terima kasih meluangkan masa. Kita dah sempat menonton video live yang Cikgu lakukan beberapa hari yang lepas, dan dengan kabarnya itu kelas live yang pertama ya Cikgu? Ya, benar. Itu kali pertama saya buat live secara FB lah. Sebelum ni melalui rakaman video. Jadi apa yang membuatkan Cikgu tampil dengan idea sebegini kan, dengan ada assistant, ada tim ni nak mengajar? Mungkin boleh ceritakan kepada kami lah. Secara ringkas je lah. Secara ringkasnya maknanya 2 hari sebelum saya tentukan live tersebut, ada parent yang hubungi saya, cikgu. Dia kata, boleh tak cikgu buat video live, mengajar secara live di FB agar lebih ramai orang dapat membantu. Lebih ramai, sebab parent sekarang dia kata parent faham cara nak ajar anak, cuma mereka faham apa yang soalan tu nak, cuma mereka tak faham macam mana nak ajar anak. Itu yang masalahnya. Jadi ini ibu bapa lah kan yang tapi buat malam macam mana? Satu minggu berapa kali kelas cikgu berikan? Setakat ni kita putuskan seminggu 2 kali kelas. Hari Selasa untuk tahun 1 hingga 3, hari Rabu untuk tahun 4 hingga 6. Okay. Baik cikgu, saya sedar dalam satu bahagian tu cikgu ada macam menyarankan ibu bapa kalau tak ada buku latihan tak apa, ibu dan bapa itu juga boleh lukis segala apa dalam cara kita tersendiri untuk membantu anak kita ada bahan belajar. Mengapa cikgu rasa perkara ini adalah satu yang bagus dan sesuai untuk ibu bapa juga turut serta bersama dengan pembelajaran anak-anak ni cikgu? Okey, baik. Sebelum live hari tu saya dah bagi tahu dah, nanti bila saya buat live saya mohon sangat ibu bapa sama-sama tonton dengan anak. Sebabnya kemungkinan anak tak dapat catch up, tak dapat faham. Ibu bapa tonton, dia faham, dia tahu cara nak ajar yang betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan latihan, saya sedar buku, pertama sekali buku tak semua orang ada. Bila tak ada, jadi kita minta ibu bapa buat juga latihan. Tolong anak lukis, gambar dan sebagainya. Sebab dalam konsep matematik itu, dalam konsep belajar, bila kita belajar, kita dengar sahaja, kita tak akan ingat dan faham. Bila kita terus buat, kita akan ingat dan faham. Jadi ramai sangat ibu bapa tunjuk gambar, cikgu saya dah tolong lukis untuk anak, saya tolong lukis untuk anak. Sebab buku dia tak ada lagi kan. Tapi dan benda tu anak dia terus buat, anak dia terus semangat. Tengok mak dia pun semangat, mesti dia lebih semangat. Setuju? Cikgu, bila kita sekarang pembelajaran melalui talian kan, pembelajaran di rumah, jadi kita selalu mendengar macam keluhan ibu bapa kan, keluhan anak-anak tak boleh fokus dan sebagainya, tapi kita nak tahu juga sebenarnya cabaran sebagai guru jugalah mengajar melalui talian, apa yang dilalui. Ini luahan hati seorang guru kita nak dengar juga ni. Okey, sebenarnya pandemik COVID-19 ini memberi kejutan bukan kepada kita semua. Satu dunia terasa dan termasuklah kita di Malaysia ini. Jadi para guru pun sebenarnya mereka daripada tahun lepas bila terkena je, kita dah terasa sangat terbeban dan juga kita merangka sesuatu yang baru untuk buat tahun ni. Jadi semua perangkaan itu, penataran silibusnya telah dibuat. Bila datang tahun baru, kita ingat kita nak cover balik yang terlepas tahun lepas tu. Rupanya kita bermula balik dengan PDPR. Di sinilah bermula agak kekalutan balik. Kita nak bermula balik kerana semua guru Malaysia pun diajar secara berdepan. Mereka bukannya diajar secara online waktu buat kami praktikal dulu. Jadi ini semua satu pengalaman yang baru, dan satu sangat saya nak nasihat kepada ibu bapa semua, sebenarnya guru-guru anak kita sangat-sangat hebat. Percayalah, walaupun ada kekurangan sedikit, kalau kita susul galu balik, kita lihat balik sejarah mereka, guru anak kita yang hari ini kita rasa kurang bagus dalam online dia, sesuatu ketika dulu, tahun-tahun lepas dia melahirkan sangat ramai pelajar yang berjaya. Cuma dalam cabaran PDPR ini, mereka masih mencari-cari. Mereka sedang memperbaiki diri, dan saya percaya dalam masa terdekat, penambahbaikan, makin hebat lagi guru-guru kita, insya-Allah. InsyaAllah. Harapannya kita percaya walaupun kita belajar dalam talian dan sebagainya, kita mampu sebagai guru dan bapa juga mampu menyampaikan tahap pembelajaran yang paling optimum untuk anak-anak kita supaya tidak ketinggalan. Baik, cikgu, bagi seseorang yang memberikan pembelajaran yang melalui dalam talian dan live baru-baru ini, apakah antara kekangan ataupun yang mungkin cikgu perlukan untuk menambah baik pengalaman mengajar secara dalam talian ni cikgu?
Mengajar dalam talian ni, cabaran paling besarnya saya nak bagi tahu murid itu percaya saya sedang melihat mereka. Sebabnya seorang kanak-kanak, seorang murid, bila dia rasa guru itu sedang berinteraksi dengan mereka, bila dia rasa guru itu sedang melihat mereka, mereka akan boleh memberi tumpuan dengan sangat-sangat tinggi. Jadi yang tu cabaran saya paling besar adalah untuk murid itu percaya saya sedang berinteraksi secara live dengan mereka. Sebab tu saya suka sesi live berbanding rakaman. Cuma tentang peralatan tu, saya bukan seorang guru IT. Jadi ada beberapa guru IT PM saya, cikgu kalau cikgu guna benda ni lagi bagus. Saya kata Masya Allah, insya-Allah jika saya ada kemampuannya, jika saya ada kawan-kawan yang boleh bantunya, kita akan cuba upgrade lagi kelas online kita ini. Cikgu, sebab saya teringat semalam saya tengok cikgu cuba nak dapatkan perhatian anak-anak tu. Cikgu cakap apa Okey, pandang depan, duduk tegak. Nak tengok cikgu buat sikit boleh? Ini saya memang praktikkan dari selepas 4 tahun pengalaman saya mengajar. Tahun kelima saya mencari cara bagaimana nak bagi murid fokus. Jadi saya jumpa satu teknik. Okey, saya buat peraturan setiap kali kelas saya. Di kelas fizikal pun sama. Bila murid tak fokus tengah buat kerja, tengah memadam, tengah minum air, tengah pandang tempat lain, jadi kita tahu kalau dia tak pandang depan, tak fokus, mereka tak dapat faham. Jadi saya buat satu peraturan, saya kata pandang depan, semua murid mesti jawab, ya cikgu. Dengan duduk tegak, ya cikgu, dengan semangat. Jadi itu kita praktikkan di sekolah. Saya praktikkan juga dalam kelas live. Masya Allah, saya tengok cikgu, video. Cuba. Cikgu ada 2 orang pelajar murid ni. Okey, sebelum tu peraturan dia mudah je. Bila saya sebut pandang depan, kena duduk tegak, jawab ya cikgu. Boleh? Boleh cikgu? Boleh. Okey, jadi sebelum duduk tegak kena duduk senang lenang dulu. Duduk senang lenang. Okey. Tengok TikTok pandang lah. depan. Ya cikgu. Ya cikgu. Lambat. Semula tak jadi. Okey, duduk senang lenang. Pandang depan. Ya cikgu. Macam tu. Lepas tu? Jadi bila dia dah duduk tegak tu, dia boleh tumpukan perhatian dah. Jadi tengah menulis pun dia letak pensel, tengah minum air, letak air, tengah pandang kucing, dia pandang depan. Yang ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat membantu saya di kelas fizikal, bahkan di kelas live. Okey, untuk talian ni kan, pembelajaran dalam talian, cikgu buat preparation bagaimana nak set up kamera lagi? Berapa lama perlu dia ambil masa tu? Call time untuk diri sendiri sebelum buat talian live tu? Call time saya tak adalah macam call time TV dan sebagainya. Kita secara amatur saja, lebih kurang 15 minit sebelum mula kita test. Kita test dulu mic, kita test video. Saya buat live secara tertutup dengan kawan saya je. Okey, macam mana suara, macam mana video, okey. Okey, lepas tu kita teruskan. Okay. Ini satu norma baru lah buat guru-guru Malaysia, cikgu. Betul, norma baru. Jadi kita harapkan cikgu terus bersemangat, terus berjuang untuk mencurahkan segala ilmu yang ada buat semua anak-anak yang menonton cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi tahu semula kelasnya bila, jam berapa boleh diikuti. Saya pun nak ikut juga lepas ni. Baik, insya-Allah kelas kita akan buat setiap minggu pada hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa tahun 1, 2 dan 3 jam 8.30 malam hingga 10 malam. Hari Rabu bermula jam 8.30 malam hingga 10 malam juga untuk tahun 4, 5 dan 6. Untuk buku tahun 4, 5, 6 buku teks sahaja. Untuk tahun 1, 2, 3 guna buku teks dan juga buku aktiviti sama macam sekolah, tapi tak nak guna buku sekolah. Jadi kalau boleh beli di kedai buku online, kedai buku kat luar, beli kedai buku luar. Kalau tak ada, tak apa, kita boleh salin balik soalan, tak ada masalah. Itu nanti nak cari nama Cikgu Fadli ke mana? Di wall FB saya, Muhammad Fadli Saleh. Fadli. Okay. Kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fadli, memberikan semangat yang sangat besar lah untuk semua cikgu-cikgu lain juga dapat inspirasi untuk mengajar anak-anak kita. Ini satu tugasan yang bukan mudah, tetapi Cikgu Fadli membuatkannya nampak sangat fun. So thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, itu dia Cikgu Muhammad Fadli Saleh.